Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya
fajarku telah menjelang. Dengarku berseru, peganglah tanganku, Tuhanku, pimpinlah ke seberang. Pimpinlah tanganku, peganglah, ku letih, ku lesu, ku lemah. Lewat malam gelap, ke terang yang tetap, Tuhanku, pimpinlah ke seberang. Dengarku berseru, peganglah tanganku, Tuhanku, pimpinlah ke Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah online GKA Immanuel Malang. Saudara-saudara, kita bersyukur hari ini kita akan bersama-sama merayakan Minggu Prapaskah yang ke-5. Dan kita bersyukur hari ini firman Tuhan boleh disampaikan oleh Bapak Pendeta Hasan Sutanto dan akan diterjemahkan oleh Ibu Esther Sutanto. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Demikian juga untuk teman-teman semua yang melayani pada pagi hari ini sebagai singer, sebagai liturgos, pemain musik, dan juga yang merekam. Tuhan kiranya akan berkati pelayanan saudara-saudara dan nama Tuhan kiranya dipermuliakan. Sebelum kita bersama-sama beribadah, mari kita memperhatikan beberapa warta berikut ini. Ibadah anak online GKA Immanuel Malang akan diadakan pukul 8.30 melalui channel YouTube GKA Immanuel Malang. Gereja mengimbau Bapak Ibu mengarahkan anak-anak untuk dapat mengikutinya. Dan sore hari nanti akan diadakan komunitas tunas remaja pukul 4 sore melalui Zoom meeting gereja. Komunitas ini diperuntukkan bagi mereka yang duduk di kelas 7, 8, dan 9. Pemahaman Alkitab online diadakan setiap hari Selasa. Pembahasan materi bisa diikuti melalui channel YouTube gereja dan diskusi diadakan pada hari Selasa pukul 6 sore melalui Zoom meeting gereja. Setelah pemahaman Alkitab, diadakan ibadah doa petang pada pukul 7 malam. Hari Jumat, tanggal 8 April, akan diadakan persekutuan wanita di Zoom meeting GKA Immanuel Malang. Minggu depan, tanggal 10 April 2022, kita akan memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6, yaitu Minggu Palma.
Firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Johan Setiawan dengan tema Makna Perjamuan Kudus. Rangkaian ibadah Paskah. Jemaat diundang untuk menghadiri atau mengikuti secara online rangkaian ibadah Paskah GKI Immanuel Malang sebagai berikut. Kamis, 14 April 2022, pukul 6 sore, diadakan doa malam Paskah secara tatap muka dan streaming YouTube. Jumat, 15 April 2022, pukul 6 sore, diadakan kebaktian Jumat Agung, disertai dengan perjamuan kudus secara tatap muka dan online. Sabtu, 16 April 2022, hari doa puasa bersama, akan diadakan ibadah penutup bersama di gereja pukul 6 sore. Sebelum ibadah, diadakan buka puasa bersama pukul 5.30 sore di gereja. Minggu, 17 April 2022, pukul 5 pagi, diadakan kebaktian fajar secara tatap muka di gereja, dan streaming pukul 8.30 pagi, diadakan kebaktian Paskah secara tatap muka dan online. Setelah kebaktian fajar, akan diadakan makan pagi bersama. Saudara yang akan mengikuti perjamuan kudus secara online pada Jumat Agung bisa mengambil roti dan anggur di gereja. Harap menghubungi Evangelis Licu terlebih dahulu untuk dipersiapkan. Dalam rangka menyambut Paskah, jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan Paskah kepada gereja. Persembahan akan dipakai untuk mendukung kebutuhan program 40 hari dengan tujuan. Jemaat yang berbeban, silakan memberikan catatan Paskah di kertas atau transfer saudara. Demikian seluruh warta kita saudara-saudara. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat semua, dimanapun kita berada, kita bersyukur atas pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Tidak terasa kita sudah tiba di Minggu Prapaskah yang kelima. Prosesi penyalaan lilin pada hari ini akan dilakukan oleh majelis jemaat kita, Ibu Mimi. Hanya karena kasih karunia Tuhan kita dilayakkan untuk mengikuti kebaktian pada hari ini. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita mohon pimpinan Tuhan, kita bersaat teduh. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Panggilan ibadah pada hari ini terambil dari Yohanes 1 ayat 29 sampai 30. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Ibadah hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari sama-sama kita
Naikkan segala hormat, kuasa, dan kemuliaan bagi Tuhan, mulia bagi Anak Domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Hanya Tuhan yang layak mendapatkan semua pujian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau begitu besar dan berkuasa, kasih-Mu melingkupi kami semua. Kami bersyukur atas hidup dan segala anugerah-Mu. Kiranya ibadah kami pada hari ini menjadi persembahan yang harum dan yang menyenangkan hati-Mu. Kami mau menyerahkan hati kami yang lemah ini dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang pimpin di dalam ibadah pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan mempersiapkan diri untuk mengakui dosa-dosa kita. Hanya melalui Tuhan Yesus ada keselamatan bagi jiwa kita yang berdosa. Mari kita naikkan doa, Ya selamatkan aku.
Mari sama-sama kita mau mengakui di hadapan Tuhan, karena sesungguhnya Ia adalah Allah yang mengetahui segala yang tersembunyi di dalam hati dan pikiran kita. Sebaik apapun kita melebur diri kita membasuh dan kita mendandani diri kita, tapi Tuhan tahu isi kita. Biarlah kiranya pada hari ini kita sama-sama mau menundukkan diri bersama, mau memohon pengampunan Tuhan. Mari kita mengakui dosa pribadi kita di hadapan Tuhan. Tuhan, siapakah kami di hadapan-Mu, sehingga dengan begitu besar kasih-Mu, Putra-Mu Yesus telah menyelamatkan kami. Tapi meskipun kami tahu bahwa kami adalah manusia-manusia yang telah ditebus, kami lebih senang melakukan dosa. Apa yang menguntungkan, apa yang menyenangkan, itu yang kami pilih. Apa yang membuat kami nyaman, itu yang kami lakukan. Terkadang kami tahu Tuhan, bahwa hal itu mendukakan hati-Mu, tapi kami memilih untuk melakukannya. Itulah kami Tuhan, dengan atur dosa kami. Kami tidak sanggup untuk melepaskan diri kami dari segala kejahatan kami sendiri. Tuhan, Kau yang tahu, sebagaimana indahnya kami dilihat di depan orang. Bukan itu yang Kau lihat Tuhan. Kau melihat hati kami. Kami mau akui dosa kami Tuhan. Kami mau memohon pimpinan-Mu, karena di luar Engkau, kami tidak bisa bertindak dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Kau telah mengampuni kami, dan Kau senantiasa menginginkan pertobatan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa pengakuan dosa ini. Amin. Tak terduga yang kuterima, sukacita hidup bahagia, padamu rahmat-Nya diberi, dan Kau pun kan diberi oleh-Nya. Dia selamatkan dan bebaskan aku, digantungkan tanggung hukumanku, yang menghapus segala dosaku. Ada damai di hatiku. Sungguh indah dosa yang sudah diampuni oleh Tuhan. Berita anugerah pada hari ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Petunjuk hidup baru pada hari ini terambil dari Roma 12 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita berdiri dan bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, kita menaikkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Hasan Sutanto dan akan diterjemahkan oleh Ibu Esther Sutanto. Mari sama-sama kita naikkan pujian Yesus bayar semua. Waktu sungguh berlalu dengan cepat. 时间过得真快， Kita makin dekat dengan Jumat Agung. 我们越来越接近主耶稣受难的纪念日。 Mari kita menenangkan diri, bersatu dalam doa, dan mohon pertolongan Tuhan. 请我们大家安静我们的心，我们求主的帮助，我们进入祷告。 Tuhan, kepada Dikau saja kami mengucapkan terima kasih. 亲爱的主，我们向你献上感恩。 Karena di dalam kekekalan Tuhan sudah menentu dan memilih kami menjadi umat-Mu. 在永恒里，神你拣选了我们成为神你的子民。 Bahkan Tuhan Yesus diutus sebagai anak domba Allah untuk menebus kami. 耶稣基督，上帝的羔羊，差派来到世上，成为我们的救赎主。 Terima kasih untuk kesempatan kami membaca dan merenungkan firman-Mu. 感谢主是给我们这个机会来读神你的话，来思想你的话。 Sekali lagi kami mohon pengampunan dan juga pertolongan dari 我 Tuhan. 们再一次恳求你的饶恕，也求你再一次赐恩怜悯帮助我们。 Kami berdoa demi Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. 我们祷告奉耶稣基督我们救赎主的名祈求的， Amin. 阿门。 Hari ini kita akan bersama membaca sebagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes. 我们今天早上要读一段的经文，是在约翰福音， Judul
renungan hari ini adalah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. 我们今天要一同思想的主题就是神的羔羊除去世人罪孽的。 Mari kita membaca dari Injil Yohanes pasal yang pertama. 请我们来读约翰福音第1章， Kita bacakan mulai dari ayat 29. 我们从第29节开始念起。 Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang ku maksud ketika ku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan dia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Ayat 34. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. 我们来看约翰福音第1章第29节。次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说：“看那上帝的羔羊，除去世人罪孽的。这就是我曾说，有一位在我以后来，方成了在我以前的，因他本来在我以前。” 我先前不认识他，如今我来用水施洗，我要叫他显明给以色列人。约翰又作见证说：“我曾看见圣灵仿佛鸽子从天降下，住在他的身上。我先前不认识他，只是那差我来用水施洗的对我说：你看见圣灵降下来，住在水的身上，水就是用圣灵施洗的。” 我看见了，就证明这是神的儿子。 Saudaraku sekalian, karya penyelamatan yang dilakukan Allah itu terencana dengan cermat. 亲爱的弟兄姐妹，神的计划救赎之功是非常有持续的在准备着， Bukan saja dipersiapkan, dilakukan dengan teliti. 不是单如此，他很仔细的在一步一步的在准备着。 Karena keterbatasan manusia, wahyu dan diberikan Tuhan itu pun selangkah demi selangkah. 因为人的有限，所以神的默示、神的启示一步一步向人显明， Agar manusia yang terbatas yang pada awalnya tidak tahu apa-apa, sekarang selangkah demi selangkah boleh mengenal rencana Allah. 让我们这些有限的人靠着神的恩典，一步一步的可以更明白。 Contohnya di kitab Kejadian pasal yang ketiga. 比如说，在创世纪第3章， Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, malu mereka itu. 亚当夏娃跌的罪恶里面，他们非常感觉到羞耻。 Itu sebabnya mereka menyemat daun pohon ara sebagai sesuatu yang menutup rasa malu mereka. 所以他们就拿了无花果树的叶子，为自己骗作全子来遮羞。 Mereka takut rasa malu di hadapan Allah. 在神的面前，他们感觉到非常的羞耻。 Tetapi daun pohon ara itu tidak bisa menutupi apa-apa. 但是无花果树的叶子并不能做什么。 Kitab Kejadian pasal 3 kita sudah membaca Allah membuat pakaian dari kulit binatang. 那么在创世纪第3章21节，我们又看见神怎么样用皮子做衣服给他们穿。 Binatang apa? Tidak dijelaskan. 没有讲清楚这是哪一种动物的这个皮， Tetapi sekarang ceritanya makin berkembang, 但 bukan? 是现在这个故事一直在进行着。 Kita membaca di dalam misalnya kitab Kejadian pasal 22. 我们再看在创世纪第22章， Kita menemukan bahwa Allah menyediakan. 我们就看见神预备， Allah memerintahkan supaya Abraham mempersembahkan anaknya. 神吩咐亚伯拉罕把他的儿子以撒献上。 Abraham tidak ragu-ragu, Abraham mematuhi.
亚伯拉罕顺服，他一点都不迟疑神的吩咐。 Padahal anaknya itu didapat pada usia tua. 其实这个孩子是在他年老的时候所得到的， Tetapi dia yakin Allah menyediakan Jehovah Jireh. 但是他相信耶和华以勒神为他预备。 Itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan korban bakaran. 那这跟有什么关系呢？那是跟燔祭有关系。 Korban bakaran itu akhirnya disediakan oleh Allah, ada seekor domba yang diberikan kepada 那么 mereka. 结果这个燔祭神怎么样？神预备一只羊羔，让他们可以献祭。 Kemudian saudara, beberapa minggu yang lalu kita merenungkan kitab Keluaran pasal 12. 那么弟兄姐妹，几个星期之前，我们在一同思想出埃及记第12章。 Petunjuk Tuhan makin jelas. 那么神的指示越来越清楚， Murka Tuhan akan turun. 神的愤怒要临到世 Itu 人。 tulah yang ke-10 yang diturunkan atas orang Mesir. 那么这个第四个灾要降到埃及的人的身上。 Siapa yang akan diselamatkan? 那么哪些人是可以得到拯救的呢？ Umat Tuhan yang mematuhi perintah Tuhan, yang membubuhkan darah ke ambang atas kedua tiang pintu. 那就是神的子民，他愿意遵照神的嘱咐，把这个羊羔的血涂在门框和门楣上。 Itu Paskah. 那就是逾越节， Itu melewati. 那就是过，把它越过， Itu suatu permulaan dari sebuah bangsa. 那就是一个民族的开始。 Ada satu lembaran baru mereka akan mulai. 有一个新的一页，他们要开始。 Mereka diselamatkan dari kemurkaan Allah. 他们从神的愤怒面前，他们得到拯救。 Dari mana caranya? 用什么方法 Di 呢？ dalam rumah itu, di rumah yang batas ambang atas dan ke tiang pintu itu dibubuhkan 那 darah. 就是在门框跟门楣上已经涂上了这个血。 Hari itu mereka siap untuk berangkat. 那一天，他们准备好自己，他们要出发。 Mereka mau berangkat mendapat tanah perjanjian yang diberikan Tuhan. 但是他们出发要得到神为他们预备的应许之地。 Saudaraku sekalian, dengan semua latar belakang ini, 亲爱的弟兄姐妹，这一切的背景， sekarang kita membaca Injil Yohanes. 现在我们来看约翰福音第1章。 Injil Yohanes dituliskan kepada pembaca dari segala bangsa. 那么约翰福音是给所有各地的读者所读的。 Mereka semua, segenap manusia boleh terima Injil dan menjadi anak Allah. 世界上所有的人都可以接受这个福音，然后认识主。 Fokusnya adalah pada salib, adalah pada karya penyelamatan Tuhan Yesus di atas 那 kayu 么焦 salib. 点在哪里？就是在十字架，就是在耶稣基督救赎的施工里面。 Saudara mungkin akan bertanya, 可能我们会这样问： dari mana kita tahu fokusnya adalah pada karya Tuhan Yesus di atas kayu salib? 我们怎么知道这个焦点是在十字架，就是耶稣基督在十字架上的救赎？ Banyak cara untuk 有 membuktikannya. 很多的方法，我们可以证明。 Tapi ambillah salah satu yang sudah saya pernah katakan di sini. 那么其中一个是我曾经在这里讲过的， Injil Yohanes itu 21 pasal. 约翰福音有21章。 Tapi mulai dari pasal 12, 13, 14 sampai 19. 从约翰福音12章一直到第19章， Ada 8 pasal mencatat kejadian pekan terakhir, pekan Tuhan Yesus menderita. 那么有8章是记载主耶稣最后一周所受的苦难。 8 dari 21 itu berarti lebih dari 1/3 Injil Yohanes mencatat kejadian di dalam 1 minggu. 那么21章里面有8章是记载耶稣基督一周里面所受的痛苦，就是说1/3的记载是主的受苦。 Pasal yang lain mencatat apa yang terjadi lebih dari 3 tahun.
那么其他的这个章节呢，是记载着耶稣在3年里面的工作。 Bukan saja demikian, saudara. 不但如此，弟兄姐 Injil 妹， Yohanes pasal pertama ayat pertama langsung menunjukkan siapakah Tuhan Yesus. 那么在约翰福音第1章第1节，很直接的就说指示我们耶稣是谁。 Tuhan Yesus adalah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. 太初有道，道与神同在，道就是神。 Orang Yahudi baca ini langsung ingat kepada firman Tuhan. 那么犹太人一念这一节，就直接记得主给他们的这个信息。 Dabar di dalam bahasa Ibrani. 在希伯来文说的是 dabar。 Orang Yahudi yang berlatar belakang Yunani atau orang Yunani ngerti ini. 那么这些犹太人，他们有这个希腊文的背景的人，他们都明白这个意思。 Ini adalah logos. 这就是 logos。 Dengan kata lain, saudaraku, 换句话说， Tuhan 弟兄 Yesus 姐妹， bukan seorang manusia biasa. 那主耶稣不是一般平凡的人。 Itu sebabnya, saudara, Yohanes ingin memperkenalkan Tuhan Yesus, sang juru selamat kepada segenap manusia. 所以呢，约翰要介绍耶稣基督给众人，让人知道他是救赎主。 Pencatatnya sangat teliti. 他记载的非常的详细。 Mari kita mulai dari ayat 29. 我们来一同看第1章第29节。 Ayat 29 dikatakan pada keesokan harinya. 第29节一开始就说次日， Yohanes mencatat ini semua dengan teliti. 约翰很详细的记载这一切事 Yohanes 情。 mencatat minggu pertama pelayanan Tuhan Yesus. 约翰记载耶稣头一个星期里面所做的服侍的工作。 Ayat 9 itu adalah awalnya. 第19节是开始， Di situ dikatakan dan inilah kesaksian Yohanes. Itu hari pertama. 那么在第19节说，约翰所做的见证，这是第1天。 Sekarang saudara kita masuk ke hari yang kedua. 现在我们进入第2天， Nanti berikutnya Anda akan membaca hari yang ketiga. 那接下来我们看第3天。 Yohanes sudah tentu bukan pertama kali bertemu dengan Tuhan Yesus. 约翰不是头一次见到耶稣， Tapi dia sadar dia adalah seorang perintis. 但是他很清楚知道他是开 Dia 路的 ingin 先锋， memperkenalkan Tuhan Yesus. 他要介绍，把耶稣介绍给 Ingin 大家， memberitahu kepada dunia inilah sang juru selamat. 他要告诉世界，这就是那位救赎主。 Tujuan dan upayanya jelas yang tercatat di pasal 3 ayat 30. 那么他的目的，他的这个他所要强调的很清楚，记载在第3章30节。 Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. 那就是说，他必兴旺，我必衰微。 Saudaraku sekalian, Yohanes itu dianggap hebat oleh orang pada zaman itu. 在当时的人，他们非常的觉得这个约翰是一个了不起的人物。 Penampilannya luar biasa. 那么他的出现是非常的了不起， Ajarannya itu lain daripada yang 他的 lain. 教导与众不同。 Seorang yang jujur, seorang yang saleh. 这是一个诚实的人，是一个虔诚的人。 Tetapi orang ini sadar dia bukan siapa-siapa. 但是约翰很清楚明白，他不是一个什么人。 Dengan jelas dia mengatakan, dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. 所以他很清楚的说，他必兴旺，我必衰微。 Apa yang diberitakan oleh Yohanes 那约翰所传的信息是什么呢？ pada ayat 29? 第29节， Kita membaca pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah. 次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说：“看那上帝的羔羊。 Terjemahan lihatlah itu sudah benar. ”这个翻译“看那”已经对了， Tetapi boleh juga diterjemahkan menjadi inilah. 也可能我们可以翻译“这就是”。 Dengan kata lain, saudara, Yohanes ini dengan suara yang nyaring, 换句话说，约翰用很坚定的声调， dengan nada yang yakin, 他很确实的声调 dengan，sikap yang sangat serius, 他很严肃的态度， dia membuka sebuah rahasia. Inilah anak
domba Allah. 他打开一个很严肃的一个秘密，就是说，看了，这是上帝的羔羊。 Saudaraku sekalian, mulai dari pasal 3 kitab Kejadian, kita sudah melihat seekor binatang. 亲爱的弟兄姐妹，从创世纪第3章我们就看见有一个动物，有一只动物。 Tadi kita sudah mengatakan kitab Kejadian pasal 22 itu ada domba yang disediakan Allah. 在创世纪22章，我们刚才说了，神预备了一只羔羊。 Di kitab Keluaran pasal 12 juga membaca ada domba Paskah, bukan? 那么在出埃及记第12章，我们看见有一个逾越节的羔羊。 Tapi terus terang saudaraku, seekor hewan itu apakah bisa menyelamatkan kita? 但是，亲爱的弟兄姐妹，一头的动物是不是可以救我们呢？ Sejelek-jeleknya manusia itu masih lebih berharga daripada seekor domba, bukan? 虽然我能力不好，但是我们比这些动物更有价值。 Apa yang dicatatkan sebelumnya itu adalah suatu wahyu, satu petunjuk, satu penjelasan. 那么这之前这个记载就是说，这是一个指示，这是一个启示。 Manusia yang terbatas belajar satu identitas yang menunjuk kepada seorang tokoh. 那么我们在学习，就是说有这一些的启示，让我们看见只是一个人物。 Tokoh ini adalah anak domba Allah, yaitu anak Allah, yaitu juru selamat. 那么这个人物是谁呢？就是上帝的儿子，就是那个要受苦的羔羊。 Ini berkaitan dengan penebusan. 那就是跟这个救赎有关系， Manusia itu jatuh dalam dosa. 因为我们人类掉在罪恶里面。 Manusia yang berdosa tidak bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. 我们有罪的人不可能救我们这个有罪的自己。 Manusia yang berdosa hidup di dalam lumpur dosa yang tidak bisa saling menyelamatkan. 我们有罪的人落在这个泥泞当中，我们不可能救我们自己出来。 Manusia yang berdosa pun tidak sanggup menyelamatkan dirinya. 我们有罪的人不可能救自己， Itu sebabnya saudara kita membutuhkan sang juru selamat. 所以呢，我们是在需要一位救赎主， Menyelesaikan sebuah perkara yang luar biasa hebat. 要完成一个非常严肃、非常恐怖、非常大的一件事件， Melepaskan kita dari ikatan dosa. 让我们从罪恶的捆绑里面得着释放。 Sama seperti orang Yahudi pada masa lalu menyelamatkan kita keluar dari tanah perbudakan. Di sana kita dibudak oleh dosa. 就是好像这个以色列百姓在过去他们在为奴之地，就是埃及地，现在他们可以得到释放，走出来。 Kata anak domba Allah itu kasusnya adalah genitif. 那么上帝的羔羊，那么它是什么词句呢？它是一个数格。 Kasus genetif itu kalau dalam bahasa Inggris of. 那么数格在英文里面是 of。 Of itu mau diterjemahkan apa? 那怎么解释这个 of 呢？ Contohnya 比如说， roti hidup. 这个生命的粮， Itu bahasa Inggrisnya the bread of life. Of life. 那么在英文是 of life。 Di The bread kasus, of life， di kasus itu 在这个气息里面， itu diterjemahkan roti yang memberikan hidup. 那就是给我们生命的粮。 Itu terjemahannya begitu. 它的翻译应该是这样。 Kalau di sini diterjemahkan apa? 那在这里翻译成什么呢？ Ini seharusnya diterjemahkan dari sumber. 那这里应该翻译是从它的源头。 Boleh diterjemahkan misalnya anak domba yang disediakan Allah. 可以翻译成这个神的羔羊是神所预备的。 Kalau terjemahan ini diterima, 如果我们可以接受这个翻译， itu berarti kita langsung dibawa kembali kepada kitab Kejadian pasal 22. 那就是说我们再被带回到创世纪第22章。 Kitab Kejadian pasal 22 ayat 8 mengatakan Allah menyediakan. 在创世纪22章第8节说，神必预备， Jehovah Jireh. 耶和华以勒。 Dari situ kita melihat ada benang merahnya. 在这里我们看见有一条红线， Dari kitab Kejadian pasal 3 sampai kitab Kejadian pasal 22. 从创世纪第3章一直到创世纪22章。 Dari kitab Kejadian pasal 22 kita sekarang ke Keluaran pasal 12. 从创世纪22章，我们进入到这个出埃及记第12章。 Dan sekarang Yohanes
dengan suara lantang mengatakan, inilah anak domba Allah. 所以现在这个约翰有很这个坚定的声调说：“你看啊，这是上帝的羔羊。” Nubuat ini semua digenapkan. 这一切的预言都已经要成就了。 Untuk apa anak domba Allah datang? 为什么这个上帝的羔羊要来呢？ Dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. 看那上帝的羔羊除去世人罪孽的。 Saya menjelaskannya dari belakang dulu. 好，我从后面来开始解释。 Dunia itu terjemahan yang harafiah tapi kurang jelas. 世界是从字义来解释，但是还不够清楚。 Terjemahan bahasa Tionghoa mungkin lebih baik adalah manusia di atas dunia. 中文的翻译更清楚，就是说在世界上的人类， Jadi bukan dunia ini diselamatkan, 不是神拯救这个世 tapi 界， manusia yang di atas dunia ini. 乃是在这个世界上的人类。 Tapi nanti dulu kita harus lebih fokus lagi. 但是对不起，我们要更有焦点的看， Bukan setiap manusia diselamatkan 不 loh. 是每一个世上的人都被救赎。 Orang yang tidak mau makan obat, penyakitnya nggak bisa baik. 一个不肯吃药的人，他的病怎么可以得到医治呢？ Kalau Anda tidak mau menorehkan darah di ambang atas kedua tiang pintu, seperti waktu di Mesir, nanti dulu anak sulung itu sudah diselamatkan tuh. 那么，如果你不肯把这个血涂在门楣门框上，好像在埃及的时候一样，那么很对不起，你家里的长子是不能逃过这个灾难 Di 的。 kitab Keluaran pasal 12 itu sudah diajarkan. 那么，在出埃及记12章已经清楚的教导， Keselamatan diberikan, betul. 是的，这个救赎已经赐给 Tapi 我们。 keselamatan itu diberikan kepada keluarga yang ambang atas kedua tiang pintu itu dioleskan darah, bukan? 但是这个救恩是赐给每个家庭，他愿意把羔羊的血涂在门框门楣上。 Jadi dengan kata lain, dunia ini menunjuk manusia dan pada khususnya menunjuk mereka yang percaya kepada Tuhan. 那么换一句话说，总括来说，这个世界就是指那些愿意相信的人，也已接受神所给他们的启示。 Terjemahan bahasa Indonesia menghapus. 那么在印尼文的翻译是除去、涂抹， Terjemahan bahasa Tionghoa itu adalah menyingkirkan. 但是中文的翻译是把它挪开。 Bahasa Yunaninya secara harfiah ada dua macam kemungkinan. 那么在希腊文，它的字义里面有两种的可能翻译， Satu adalah menanggung, 一个是把它背负， lalu menyingkir. 然后把它挪开， Menanggung, 把它背负， menyingkir. 把它挪开。 Nah, itulah yang dimaksudkan menghapus. 那在这里的意思就是说，把它除没。 Saya ambil beberapa contoh yang mungkin tidak begitu tepat. 我拿几个例子，可能不太准确。 Utang misalnya. 比如说我们的债务， Sekarang banyak orang suka utang ini, suka utang sana. Wah, penagihnya galaknya luar biasa. 今天很多人要到处欠债，所以这个讨债的人呢，非常的这个凶暴。 Katakanlah ada seorang pemuda yang ngutang sini, ngutang sana. Wah, bunganya terus bertambah. 比如说有一个青年人到处他欠债，现在呢他的利息一直高，所以实在债务变得很大。 Dia berhutang 高 untuk bayar hutang. 你欠债你就还债， Hutang yang lama belum dibayar, hutang baru mulai muncul lagi. 旧的债还没有还清，新的债又来了。 Itu persis kayak manusia, saudaraku. 就好像一个人， Perkataan minta maaf belum selesai, dia berkata lagi yang tidak. 他说“请原谅”这句话还没有过去，他就再来又再所还了。 Semua utang itu ada akibatnya. 每一个债务我们都有它的结果。 Nah, ayah dari pemuda ini menanggung. 那么这个青年人的父亲他就担当， Enak enggak menanggung? 好不好受呢？ Enak tidak menanggung sebuah utang yang besar. 你担当一个很大的债务，舒服不舒服呢？ Kalau tidak menanggung, bagaimana menyingkirkan? 如果没有担当，怎么样可以把它挪去呢？ Saya coba ambil contoh lain yang juga tidak sempurna. 我再拿另外一个例子，可能也是不完全 Satu 的 kali 例子 saya。berkhotbah di Los Angeles. 有一次我在洛杉矶讲到 Di，antara sesi saya beristirahat, tahu-tahu datang sesuatu.
在休息的时间，忽然间来了一样东西， Saya tangkap pakai tangan saya. 我用我的手去抓这个 Belum 飞虫， sadar tangan saya juga disengat oleh apa? Tawon. 我没有想到我的手就是飞来的虫是一只蜜蜂，它把我的手叮了一下， Itu pertama kali. 这是我头一次给蜜蜂叮， Tapi saya harap juga terakhir kali. 我盼望这是最后一次， Sakitnya luar biasa. 非常的痛， Itu satu tawon. 那是一只蜜蜂。 Katanya kalau banyak tawon, manusia itu bisa mati loh. 听说如果很多的蜜蜂叮着你，可能这个人都会被蜜蜂叮 Sakitnya 死， luar biasa. 那个痛苦非常的难受。 Ada seorang anak kecil ke 有一个小 hutan, 孩到这个森林里 dia 面， ambil kayu, 他拿了一根 dia 木 tidak 头， ngerti apa-apa, 他不清楚不 sarung 明白。 tawonnya itu digodok-godokin, 那么他看见这个蜜蜂的窝就在那里把它咬动。 tawonnya marah keluar, sekarang mau serbu dia. 那么现在这个蜜蜂的窝被咬动，所以就蜜蜂飞出来，就向着它涌去。 Ayahnya melihat bahaya besar, peluk anaknya erat-erat, membiarkan dirinya disengat oleh tawon. 那这个做夫妻的看见孩子在面临危险，要给蜜蜂叮他，所以他就抱着这个孩子来 Nah, 保护这个孩 itulah 子。 menanggung. 那就是所说的担当。 Dengan menanggung sengatan tawon itu, sengat itu, lalu disingkirkan. Malah bahaya maut itu disingkirkan. 那么，因为他用身体去挡住来担当，结果呢，这个蜜蜂就这个叮孩子的事就可以被挪开。 Saudara, saya ambil lagi sebuah contoh. 弟兄姐妹，我再拿另外一个例子。 Kalau tadi masih belum seru, 如果刚才我们讲的还没有很激烈， coba bayangkan ini. 我们再来想象， Lalu ada seorang yang sinting, mabuk, bawa golok. 有一个人是醉酒的人，他在那里神经不清， Dia 他 ketemu 带 seorang 着 anak kecil, 一把刀子，他看这个小孩， dia mau bacok anak ini. 他想把这个小孩用刀子把他砍。 Di dalam situasi yang amat genting ini, 在这个紧急的关头， siapa yang menyelamatkan dia? 是谁来救他呢？ Ayahnya datang memeluk anaknya, menangkis bacokan daripada orang sinting itu. 那么这个父亲就来到，把这个孩子抱起来，来挡住这个酒醉而且神志不清的人的这个刀子的砍下。 Itulah yang dimaksudkan menanggung dan 那 menyingkirkan. 这就是所谓的所说的，就是担当，还有把它挪去。 Saudaraku sekalian, inilah berita kesaksian yang disampaikan Yohanes Pembaptis. 弟兄姐妹，这就是施洗约翰所传的信息。 Ayat 29 sebuah ayat yang kaya melukiskan dengan baik, melukiskan dengan jelas Nama- apa yang disaksi dan diyakini oleh 那么这个 Yohanes. 第29节写得很清楚，以这个施洗约翰的描绘这个重要的信息。 Ayat 30, 31, 32, 33 adalah pengalaman yang mendukung kesaksian ini. 那么在约翰福音第1章30节到33节，就是这个很清楚的这个见证。 Saudara, kita mau tarik nafas sebentar. 好，我们先深呼吸一下，稍微休息一下。 Ayat 30, ayat 31, 32, 33. 我们看在第30节、31、32、33节， Itu adalah pengenalan Yohanes Pembaptis. 这就是施洗约翰的经历，他对主耶稣基督的认识。 Kesaksiannya bukan yang sepele, 那么他的见证不是随随便便的。 bukan sekedar maafkan saya, omset saya naik, bukan model yang gitu. 不是说，哎呀，我现在你看我的利润就升高了，不是这样简单的， Bukan urusan pribadi yang kecil-kecil, bukan. 不是一个很小的事物， Ada sebuah pengalaman, ada sebuah proses, 有一个过程，有一个经历， ada sebuah kenalan sampai dia begitu yakin memberikan kesaksian ini. 有这样的过程，这样的认识，以至于他能够这么勇敢的做见证。 Pengalaman proses ini panjang loh. 那么这个经历，这个见证非常的长。 Tapi hari ini kita mau dengan cepat membaca 30, 31, 32, dan 但是 33. 今天早上我们也快快的念第30节、31、32跟33节。 Ayat 30. 第30节， Dialah yang ku maksudkan ketika ku katakan kemudian daripadaku
akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. 这就是我曾说，有一位在我以后来，凡成了在我以前的，因他本来在我以前。 Yohanes Pembaptis sebetulnya masih ada hubungan famili dengan Tuhan 其实 Yesus. 呢，施洗约翰跟耶稣基督是有亲戚的关系。 Dia sendiri mungkin sekali dilahirkan 6 bulan sebelum Tuhan Yesus 那 lahir. 么施洗约翰是在比耶稣大6个月。 Jadi sebelum dia, saya sudah lahir. 那么耶稣之前他已经出世了。 Tapi Yohanes sekarang sadar Tuhan Yesus itu sudah ada sebelumnya. 但是现在施洗约翰醒悟了，在他之前耶稣已经有了。 Tadi saya sudah bacakan Injil Yohanes pasal pertama ayat pertama. 刚才我已经念了约翰福音第1章第1节， Saya mengulangi dan sampai ayat yang kedua. 那现在我继续念到第2节。 Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat kedua. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 约翰福音第1章第1节，太初有道，道与神同在，道就是上帝。这道太初与上帝同在。 Jadi Yohanes sadar saya ini bukan siapa-siapa. 那么，实际约翰很清楚知道他这是一个平凡的人。 Tuhan Yesus itu adalah pada mulanya bersama dengan Allah. 但是主耶稣太初就与神同在。 Ayat 31. 第31节， Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itu aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. 我先前不认识他，如今我来用水施洗，我要叫他显明给以色列人。 Saudaraku sekalian, Yohanes pasti mengenal Tuhan Yesus. 弟兄姐妹，约翰当然认识耶稣是谁。 Hubungan ibunya dengan hubungan ibu dari Tuhan Yesus itu dekat, mereka family kok. 因为他们是亲戚，那么约翰的母亲跟耶稣的母亲是有亲密的关系。 Tetapi di sini mengatakan mengenal itu adalah maksud percaya, Das- terima, Das- tunduk. 在这里所说的认识，就是说他相信，他屈服， Bukan sekedar tahu. 不是单单知道。 Contohnya Anda Di luar- dilahirkan di dalam keluarga Kristen. 比如说，你出生在一个基督化的家庭， Alkitab ini, terjemahan ini Anda tahu. 你知道这一本翻译的这个圣经， Anda tahu di sini ada sebuah gedung gereja. 你也知道在这里有一座礼拜堂。 Anda tahu juga tanggal 25 Desember biasanya orang Kristen merayakan kelahiran Tuhan Yesus. 你也知道10月25日，我们基督徒就庆祝圣诞。 Tapi apakah Anda sungguh percaya dan menerima Tuhan Yesus? 但是，是不是你真的相信也接受耶稣基督呢？ Apakah saudara sungguh tunduk kepada juru selamat? 你是不是要缺席在神的面前，这个救赎主面前？ Yohanes mengatakan setelah dia mengenal 这个约翰说，他认识主以 dan 后， sungguh percaya Tuhan Yesus, 他真的实实在在的相信 dia 耶稣。 membaptis dengan air supaya, itu tujuannya, supaya ia dinyatakan kepada Israel. 那么他现在用水给耶稣施洗，让他就以色列百姓可以认识他。 Saudara, seorang manusia itu hidup dengan semangat dan bahagia kalau ada sasaran hidupnya. 弟兄姐妹，如果我们一个人，我们有这个人生的目标，我们就会生活得很幸福。 Sasaran hidup Anda itu harusnya adalah menjadi saksi bagi Tuhan 我们的 Yesus. 人生目标是什么？你要成为耶稣基督的见证。 Ayat 32, 第 33. 32节跟33节。 Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan dia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus.
约翰又做见证说：“我曾看见圣灵仿佛鸽子从天降下，住在他的身上。我先前不认识他，只是那差我来用水施洗的对我说：你看见圣灵降下来，住在水的身上，水就是用圣灵施洗的。” Apa yang tadi dicatatkan juga dicatatkan di kitab Injil lain. 那么刚才我们念的经文记载在这里，也记载在别的福音书。 Misalnya Anda membaca dari Injil Matius pasal 3, 比如说，我们念到马太福音第3章， mulai dari ayat 13 sampai 17. 从第13节到17节， Anda bisa membaca ada kejadian yang dahsyat. 我们可以看见一个非常奇妙的事发生， Langit terbuka bagi Tuhan. 天为主开了。 Anda akan membaca roh Tuhan itu turun seperti merpati. 你也看见这圣灵降下，如同鸽子一样，在耶稣的身上。 Anda membaca di situ mencatat, 你也看见在那里记载说， dari langit ada suara, 从天上有声音说： inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. 这是我的爱子，我喜悦他。 Saudaraku sekalian, kejadian ini dahsyat. 亲爱的弟兄姐妹，这是一个很奇妙的事件。 Yohanes dikuatkan, diteguhkan, dan percaya dia itulah juru selamat. 约翰被坚固，让他知道这是一位救赎主。 Dan kemudian ayat 34. 接下来第34节说， Ayat 34 boleh dikatakan merupakan sebuah kesimpulan 那么34节就是一个总结， yang memperkenalkan kepada kita identitas Tuhan Yesus. 那只是让我们清楚明白耶稣的身份。 Ayat 34. 第34节， Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. 我看见了，就证明这是神的儿子。 Inilah pertama kali kata anak dipakai di Injil Yohanes. 这是头一次在约翰福音记载“儿子”这个字。 Disinilah pertama kali anak Allah dipakai di Injil Yohanes. 这是头一次在约翰福音写着，这是神的儿子。 Anak atau anak Allah itu pertama kali dipakai di Injil Yohanes, ya di 那 sini. 么儿子，神的儿子就是头一次在这里记载，在这里 Saudara 使用。 yang rajin baca Alkitab akan mengatakan nanti dulu ayat 18 sudah ada kok. 等下你可能会说啊，牧师，你等一下。那么第18节也有这样写啊。 Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Injil Yohanes pasal 1 ayat 18. 在约翰福音第1章18节说，从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子将他表明出来。 Kata anak di ayat 18, 在第18节所学的儿子， di bahasa aslinya tidak ada. 在原文里面没有的， Yang ada hanyalah yang tunggal dari Allah. 只有说原文是什么？独生的，从神来的独生的。 Jadi kata anak itu tidak ada. 那么儿子这两个字是没有 Kata 的。 anak pertama kali dipakai di mana? 那么儿子这个字头一次记载在哪里呢？ Di ayat 34. 在第34节。 Atau istilah anak Allah itu pertama kali dipakai di Injil Yohanes di mana? Di pasal pertama ayat 34. 换句话说，神的儿子这个字记是在什么地方记载？头一次记载就是在约翰福音第1章34节。 Saudaraku sekalian, inilah kesaksian Yohanes. 弟兄姐妹，这就是施洗约翰的见证。 Penulis Injil Yohanes pun catat dengan jelas kesaksian dari Yohanes Pembaptis. 那么约翰自己很清楚记载着他的见证， Anak Allah. 上帝的儿子。 Ya inilah anak Allah. Kata yang diucapkan oleh Yohanes Pembaptis itu dicatat dengan jelas oleh Rasul Yohanes. 那么约翰写得很清楚，上帝的儿子写得非常的清楚的记载。 Yohanes ini dengan jelas mencatat ucapan dari Yohanes Pembaptis. 那么约翰很清楚的记载，使徒约翰所说的， Inilah
anak Allah. 这就是上帝的儿子。 Identitas Tuhan Yesus dinyatakan dengan sejelas-jelasnya. 那么耶稣的身份很清楚、很详细的被 Menurut 记载。 kesaksian Yohanes Pembaptis, 根据施洗约翰的见证， inilah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia di dunia ini. 这就是上帝的羔羊，除去世人罪孽的。 Beliau inilah 他就是 anak Allah. 上帝的儿子， Sang Juru Selamat yang datang ingin 也 menyelamatkan 就 kita. 是我们救赎主来到世上要救我们， Terimalah Tuhan, 我们要接受主， terimalah anugerahnya. 要接受他的恩典，他的救恩。 Mari kita 我 berdoa. 们低头，我们祷告。 Tuhan, kami mengucap terima kasih untuk kesempatan makin mengenal Engkau. 主啊，我们感谢你，让我们一步一步的更认识你自己。 Kami mengenal betapa Yohanes Pembaptis itu mengenal Engkau dengan jelas dan memberikan kesaksian yang jelas. 我们看见施洗约翰认识你，也为你做见证。 Kami pun menyaksikan Rasul Yohanes bagaimana memperkenalkan Engkau dengan jelas, dengan mencatat mulai dari pasal pertama ayat 我 pertama. 们也看见使徒约翰很清楚的记载，详细的记载，从第1章开始记载耶稣基督是谁。 Terima kasih Tuhan, 主啊，我们感谢 Engkau 你， tidak pernah meninggalkan 你 kami. 从不离弃我们。 Terima kasih Tuhan, 主啊，我们感谢你 wahyu， dan petunjuk Engkau itu jelas bahkan mulai dari pasal-pasal pertama di kitab pertama itu. 你的这个启示从一开始，从创世纪就很清楚的向我们显明。 Bukalah hati kami 求 Tuhan, 你打开我们的心 dan 门， terima Engkau sebagai juru selamat kami 让我们接受你成为我们个人的救主 di，dalam hidup kami, 在我们的生命当 di 中， dalam perjalanan kehidupan kami. 在我们人生的旅途里面。 Terima kasih Tuhan, 主啊，我们感谢你， dengarlah doa kami. 求你听我们的祷告。 Demi Yesus Kristus kami 我 berdoa. 们祷告奉耶稣基督的名求的， Amin. 阿门。 Kita bersyukur atas firman yang telah kita dengarkan. Mari sama-sama kita tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita mendengarkan persembahan pujian dari Xiang Xiang, Salib yang Mulia. Thank you, Lord, you died for me. With love you gave your life for me. Brought me from darkness into the world of light. Open my eyes to see. Praise you, Lord, your love for me, your blood of grace flows over me, your tender mercy pours down from Calvary. Your love has set me so free. The precious cross by His power, I am set free. With my all, I worship at Your feet. Your saving grace, so secure in this promise of old. It's Your love unchanging for me. True 耶稣，我感谢你，你的身体为我而舍，带我出黑暗，进入光明国度，使我
再次能看见。主耶稣，我感谢你，你的宝血为我而流，宝贵是加上一直很甜永留，是我完全的自由。宝贵是加的大能赐我生命，主耶稣，我夫妇敬拜你。宝贵是加的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变。宝贵是加的大能赐我生命，主耶稣，我夫妇敬拜你。宝贵是加的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变，你的爱永远不会改变。Mari sama-sama kita meresponi firman dan persembahan pujian. Kita mau memberikan persembahan kita. Nomor rekening tertera di layar. Jadi untuk jemaat silakan lihat nomor yang tertera di layar untuk memberikan persembahan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Ada Kuasa Dalam Darahnya. Maukah engkau bebas dari dosa, dalam darahnya ada kuasa, dan menangkan segala nafsu jahat, ajaibnya kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Maukah engkau bebas dari nafsu, dalam darahnya ada kuasa, datang padanya ia akan sucikan, di dalam kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau melayani Yesus, dalam darahnya ada kuasa, dan dibasuh oleh darah kudus, di dalam kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Puji Tuhan, ada kuasa di dalam darah Tuhan Yesus. Kita mau menaikkan doa persembahan dan doa syafaat. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, segala sesuatu yang kami miliki dan yang bisa kami berikan berasal dari kebaikan tangan-Mu ya Tuhan. Kekuatan, tenaga, dan waktu yang kami punya juga berasal dari anugerah-Mu. Semua yang kami berikan pada hari ini adalah sangat layak Tuhan sebagai rasa syukur kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak hanya memberikan uang sebagai persembahan
Ajar kami sebagai orang-orang yang mau memberikan telinga kami, yang mau memberikan hati kami, yang mau memberikan pikiran kami juga untuk orang-orang di sekeliling kami yang membutuhkan. Biar melalui tingkah laku kami, nama Yesus dipermuliakan. Pada saat ini kami juga mau menaikkan beberapa doa syafaat. Kami mau berdoa untuk Indonesia dan pemerintahan pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur di dalam segala krisis yang terjadi, Kau memimpin hidup kami. Kiranya Engkau yang memberkati orang-orang yang berada di dalam pemerintahan, presiden, menteri, sampai wakil-wakil rakyat yang terkecil Tuhan, pemimpin-pemimpin kami. Kami mau berdoa untuk program booster dan segala sesuatu yang dilakukan untuk menghentikan pandemi ini. Biar kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati. Kami juga mau mendoakan Tuhan, gereja-gerejamu yang ada di Indonesia dalam persiapan Paskah. Biar kiranya kami, anak-anakmu tidak hanya sibuk dengan acara Tuhan, tapi kami semakin lama semakin mengenal Engkau dalam kuasa kebangkitan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk acara doa 40 hari yang ada di gereja ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah memimpin GKA Immanuel Malang. Hingga pada tahun ini kami akan merayakan ulang tahun yang ke-40. Dan kami mau serahkan Tuhan acara doa pagi. Kami bersyukur untuk setiap orang yang mau mengikuti dan mau belajar firman-Mu. Kiranya Kau yang pimpin hamba-hamba Tuhan, Kau yang pimpin jemaat-jemaat yang mendengarkan. Biar kiranya semua yang kami dengarkan bisa kami lakukan di dalam hidup kami. Kami juga mau berdoa untuk jemaat yang sakit dan dalam pergumulan. Kami tidak tahu Tuhan pergumulan apa, tapi Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Engkau yang akan memberikan kekuatan, Engkau yang akan memberikan penghiburan, dan Engkau yang akan memberikan jalan keluar. Penuhi hati kami dengan ucapan syukur, mengingat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Biar kiranya doa kami ya Tuhan menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan tutup kebaktian ini dengan memuliakan Allah. Puji Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan mari kita mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sehingga hidup memuliakan Tuhan, hidupmu menjadi berkat bagi sesamamu, dan engkau menemukan sukacitamu di dalam mengikut Dia dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh bacaan selesai, Tuhan berkati saudara-saudara.